Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung lagi perbincangan kita ni. Yas'alunaka, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan, oleh Syekh Dr. Ahmad Syarbasi. Tadi dalam bab menguruskan jenazah lagi, iaitu satu topiknya memanfaatkan tanah kubur. Memanfaatkan tanah kuburan. Jadi ada orang tanya, Syekh, apakah pandangan agama mengenai projek pembangunan jalan atau bangunan perumahan di atas kuburan? Tanah kubur tu orang buat projek jalan raya atau perumahan, belah mana dah? Syekh ni jawab, jika seorang Muslim dikuburkan di sebidang tanah, maka tanah tersebut seolah-olah menjadi tanah wakaf baginya. Dia tanah situ tanah wakaf dia, siapa kau bila-bila pun. Di mana tidak boleh ada orang yang melanggarnya dan merosakkan kehormatannya. Kalau dia korek kubur dia ke apa, kehormatan dia tercemar lah. Selama dalam kuburannya itu masih terdapat bahagian-bahagian dari daging atau tubuhnya. Kalau ada daging tubuhnya, tidak lama doa, beratus tahun doa nama tu mungkin dah hancur dah. Temai puluh-puluh tahun lagi tak boleh lagi dah. Jadi kemungkinan daging tubuh yang ada lagi tak jadi tulis lagi, tak acur molek lagi ataupun sebagainya, maka dikira tak boleh lah kubur tu. Tak boleh kubur, tak boleh korek, tak boleh buat benda lain lah. Namun jika jasad mayat telah serena menjadi tanah kerana terlalu lama lah, maka barulah tanah terkuburan itu boleh digunakan untuk berbagai-bagai kepentingan lain. Tanah kuburan itu boleh digunakan untuk menguburkan mayat yang baru. Sebagaimana juga boleh digunakan untuk tanah pertanian, didirikan bangunan di atasnya, atau manfaat dan kepentingan-kepentingan lainnya. Itulah sebenarnya tanah-tanah kubur ni tanah wakaf. Mengikut mazhab kita pun kita tak boleh bina blender, tak boleh bina dia tu. Pasal bina macam bina kekal tak boleh. Pasal hak wakaf ni mazhab kita bukan makruhnya. Makruh ni tanah sendiri. Kalau kita tanah belakang rumah kita, tepi rumah kita kubur, macam orang setengah-setengah tempat orang Jawa ke apa tak. Tu hak kata buat bina itu makruh. Kalau dia tanah kubur, tak ada khilaf mazhab kita pun tak. Tanah kubur awam, wakaf lah. Yang jadi wakaf lagi ada. Dia akan jadi haram kalau kita buat blender, buat bangunan apa, buat bina yang sikit pun tak boleh. Pasal tu tanah yang tidak gazet, tidak milik kita, dia punya seluruh orang Islam. Jadi bahkan kalau tanah tu dikira tanah wakaf, dia boleh kalau lama berpuluh tahun beratus tak, dia boleh pindah dah. Tulis tu tak lain, berbuah lain pula. Sebab dia bukan milik orang tu selama-lamanya dah. Gitu keadaannya. Tanah kuburan itu boleh digunakan untuk kuburkan mayat baru, sebagaimana juga boleh digunakan untuk tanah pertanian, buat bangunan atasnya, atau manfaat ada kepentingan lainnya, bolehlah dalam mudah dah. Dari penjelasan ini kita tahulah bahawa tidak ada larangan dari agama untuk membuat jalan atau bangunan di atas kuburan jika dalam kuburan itu sudah tidak ada lagi bahagian badan ataupun tulang mayat yang masih tersisa lagi. Tulang mayat tak boleh lagi kata dah. Maksudnya nama doa lah, tak boleh mata ada tulang ada lagi sikit, tak boleh lagi dah. Bukan tulang tu hancur tinggal sikit benar lah kata-kata tak. Kalau ada dia kena pindah tutul dia lah. Kalau tidak itu lagi kalau ada tubuh jasad lagi tak boleh lah dah. Jika masyarakat hendak menggunakan sebidang tanah kuburan untuk kepentingan umum, masyarakat umum, dan kuburan tersebut adalah kuburan yang sudah tidak terpelihara lagi, atau boleh dikatakan orang sudah tidak menguburkan mayat lagi di situ lagi dah. Nama doa kubur lama, kata siapa kau tak ada tanah kubur situ lagi, kerana sudah ada tempat kuburan yang lain atau kerana sebab-sebab yang lainnya, maka hendaknya kuburan tersebut dibiarkan dahulu untuk berapa lama. Kena biar lama dulu dah, beratus tahun dah kita kata dah. Sehingga orang-orang yakin bahawa dalam kuburan tersebut sudah tidak terdapat lagi bahagian badan atau tulang mayat yang masih tersisa. Setelah itu barulah kemudian masyarakat boleh memanfaatkannya untuk berbagai-bagai kepentingan yang dibolehkan oleh agama. Perlu kita tahu bahawa kuburan mempunyai kehormatan. Bila-bila kita perlu ada kehormatilah kubur tu. Hormat pada orang dalam kubur tu. Rasulullah SAW melarang kita untuk mendudukinya. Kita tak boleh duduk atas kubur.
Bukan beok kecing dah. Setengah tu dia takwil lagi. Kata-kata Nabi ni behimna takwil tak. Dia ambil memang ada maksud duduk beok kecing ni. Tapi kita takwil tu kena benar jelas benar dah, kena ada sokongnya dah. Ada kata Nabi ni tak boleh nak main suka-suka kita takwil dah. Kata ulama kita boleh dah takwil ni, kata ulama pergi kemah. Kata Nabi tu nak takwil berat gitu dah. Nabi kata duduk pun tak boleh atas kubur dah. Menginjak kaki kita ke atas kubur tak boleh juga. Tidur atas kubur atau menggali kubur tanpa ada alasannya kuat. Adapun hikmah yang terkandung pada sikap yang demikian adalah hak penghormatan yang berkelanjutan kepada seorang Muslim. Kita hormat ni ya atas dunia, pah ke mayat kan lalu daripada kita pun kita diri hormat, pah ke dalam kubur pun kita hormat lagi. Baik ketika hidupnya maupun sudah meninggalnya. Kerana Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70 bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Gitulah, kena hormat dah. Kita tak boleh duduk. Kubur tu biar kubur dengan atas belindar tu. Orang tak boleh ni masalah buat belindar ni tak. Pertama, kubur yang awal tak boleh dah. Nah, walaupun orang kata tak bukan atas kubur lagi, kubur ni betul-betul atas kubur. Belindar tu bukan kubur lagi, bega kita dah. Lah boleh hoyak dah, tapi kita kehormatan kita. Walau kita tengok ustaz pun ada duduk nak. Mungkin ada, yalah kita boleh takwil lah, ada takwil dia untuk sangka baik ke dia tu boleh. Tapi kita sebagai hormat kepada orang yang kubur tak usah duduk lah beg atas belindar kubur ke apa pun dah. Kena hormat dia. Pakai ada sebenarnya kubur ni berdiri bukan duduk. Bukan dalam dekat duduk, berdiri. Kita pergi kubur ni bukan duduk congkeh nak ngatik ni jadi duduk tu nak ngatik baca Quran. Nah. Sebenarnya kita pergi kubur ni kena diri ziarah kubur ni. Tak apalah gitu dah ada. Okey, menggali kubur pula. Ada orang tanya Syekh, jika seorang Muslim meninggal dunia dan kemudian dikuburkan di perkuburan orang kafir, tanya kubur kafir tu. Macam itu tengok ke orang Islam ni dia ngaji Jepun dah. Masa pergi Jepun dia pergi kat Jepun tu dia bukan kena bom atom dah. Muda-muda lagi. Ada hak mati, ada hak hidup, klik Malaysia mula dah. Macam-macam lah tak. Maka apakah wajib menggali kuburannya kembali dan menguburkannya di perkuburan Muslim? Kalau kat tanah ada kubur kafir dah, kubur Cina, kubur mana apa, yang Bukit Islam tu lah. Adakah kena wajib korek semula kubur tu tanah tempat Islam? Syekh ni jawab, sunnah hukumnya menguburkan mayat di perkuburan kaum muslimin. Itu sunnah. Wajib pun tidak kata sunnah, dia kata dah. Baik perkuburannya itu terletak di dusun, di kapur-kapur, di kota, atau tempat mayat itu meninggal dunia dah. Ikut dari mati mana-mana pun tanah situ dah. Boleh juga dia mengangkut mayat tak kala hendak dikuburkan sejauh 1 atau 2 batu saja, iaitu kurang lebih 3 km lah. Kita kata 3 km tu kira boleh lagi lah nak pindah mayat, tidak jauh mana dah. Kerana mungkin tempat perkuburan kotanya jauhnya mencapai jarak tersebut. Boleh kadang-kadang kota tu dah 2-3 kilo juga dah nak sampai ke tanah kubur dah. Haram hukumnya menguburkan mayat muslim di perkuburan orang kafir. Tu sokat dah kita. Haram lah. Sebagaimana juga haram hukumnya menguburkan mayat kafir, orang kafir di perkuburan kaum muslimin. Jadi ada mayat kafir tak kasih kubur Islam, tak boleh juga, ataupun kubur orang Islam tak boleh kubur tempat kubur kafir tak boleh juga. Baik mayat itu lelaki ataupun perempuan, anak-anak ataupun sudah dewasa, tak boleh berlaku. Budak kecil pun tak boleh juga dah. Dan mesti segera memindahkan mayat seorang muslim yang dikuburkan di perkuburan orang kafir ke perkuburan muslimin. Dia kata suruh pindah. Pergi korek pindah lah. Bagi ke kubur orang Islam. Sebagian fuqaha membolehkan menggali kuburan untuk tujuan yang benar. Seperti untuk mengeluarkan harta yang terkubur dalam kubur. Harta dalam kubur, you curi ke ataupun orang tak kubur dalam kubur dia. Jadi orang tahu harta tu, hak dia, you boleh pergi ambil lah. Boleh korek kubur. Ataupun untuk menghadapkan mayat ke arah kiblat jika dia tidak menghadapkan ke arah kiblat. Betul tanah tu tanah dah. Tapi set-set jahit tanah kau kan lebih lah tukar kiblat kau kan dah. Untuk memandikan mayat sekiranya dia dikuburkan sebelum dimandikan terlebih dahulu.
Untuk mengkafaninya mayat, jika mayat dikuburkan tanpa dikafani terlebih dahulu, pakai tok dengan baju-baju tak kafan molek tak mandi dulu boleh. Dan alasan yang paling utama adalah untuk memindahkan mayat muslim yang dikuburkan di perkuburan orang kafir ke perkuburan muslimin. Nah, jadi lagi bolehlah dia kata tak. Tanah adalah tanah pak kubur kafir, tak tahulah mandi ke tak lagi, takut tak lagi teruk lah, takut tak mandi ke apa dah. Jadi lagi bolehlah dia kata pindah dah. Kerana bersikap diam kerana bersikap diam dan tidak memindahkannya dari perkuburan orang kafir adalah terhitung mengakui perkara yang diharamkan oleh agama. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW mengeluarkan seorang mayat dari kuburannya kerana suatu maslahat dan kemudian beliau menguburkannya kembali. Nabi pun aja buat dah. Maslahat gapo itu ajak sini. Dan lepas tu dia pindah dah. Beliau melakukan itu setelah mayat tersebut dikuburkan selamanya boleh. Okey, semetan ni boleh dah. Dan tentunya mayat telah berubah atau rosak dalam jangka waktu itu. Mungkin rosak dan bulan ni. Jadi Nabi korek kerana maslahat tertentu itu ada gapo, cari gapo dah. Tapi mesti ada kepentingan dah. Ada sebabnya masalah yang besar jugalah, bukan kecil-kecil kali. Okey, para fuqaha yang mengatakan boleh menggali kuburan mayat yang dikuburkan di tanah maghsubah, rampasan milik orang lain. Tanah tu tanah orang lain, rapah-rapah. Lepas tu jadi macam milik keluarga dia lah kononnya dah. Lepas tu mati orang tanah kubur situ. Tiba-tiba orang lain ngaku bawa mahkamah qadi apa tok hakim ke apa mengesah bukan tanah dia, tanah dia rapah. Jadi kena korek waktu bik nak ikut dari tanah tu lah. Atau dengan masuk untuk memindahkannya ke tanah yang mubah, yang bukan rampasan, nak pindah. Mungkin tanah dia dah. Style orang Jawa kau gapa Indonesia ni kita tengok tu tanah kubur tanah di belakang rumah gitu je dah. Jadi kita tengok tanah orang nak pindah dah. Kerana pemilik tanah yang dirampas tidak menghendaki mayat tersebut tetap berada tanahnya, mudahlah rapah dah. Mayat penduduk tanah dia bukan dia, jadi dia boleh suruh korek bergilai dah. Para fuqaha berkata bahawa jika di satu negeri Islam terdapat beberapa tempat perkuburan, maka sunnah hukumnya menguburkan mayat di tempat perkuburan yang paling utama. Kalau ada berapa banyak kubur ni, tempat-tempat kita dekat-dekat kau, cari hak paling utama dah. Iaitu tempat perkuburan yang banyak digunakan untuk menguburkan orang-orang yang soleh. Boleh dah. Kita kubur tempat yang ramai orang soleh situ. Kita bersahabat dari kubur pula dah. Macam Umar Al-Khattab lah dah. Dia minta dah Abu Bakar tu kubur tepi Nabi. Dia minta nak Umar kata dia minta nak Aisyah nak kubur tepi Abu Bakar dekat Nabi lah, kubur sekali dekat Nabi dah. Boleh dah. Sebagaimana yang juga para fuqaha mengatakan bahawa mustahab sunnah hukumnya menguburkan mayat di tempat-tempat yang terhormat. Macam kita kat Mekah gapo yang ada kubur Baqi' gapo ramai juga soleh situ kat. Molek dah. Mereka berhujah dengan apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab tatkala telah merasa dekat dengan saat-saat ajalnya, di mana dia mengatakan pada anaknya yang bernama Abdullah, pergilah engkau dah, Abdullah bin Umar dan Ibn Umar dah. Pergilah engkau ke hadapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan katakanlah kepadanya bahawa Umar menyampaikan salam kepadanya. Dan kemudian memohonkanlah kepadanya supaya aku dikuburkan bersama kedua sahabatku, iaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dan kalau Abdullah sampai ke hadapan Siti Aisyah dan menyampaikan permintaan ayahnya, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, sebenarnya tak adanya aku menginginkannya untuk diriku sendiri. Ikut dia nak kubur tepi ayah dia dengan Nabi dah. Kubur dekat tu dah. Namun hari ini aku utamakan dia Umar Khattab atas diriku. Tak apa, tapi hari ni nak guna tak pasal permintaan Umar Khattab yang disegani, yang dihormati dah. Jadi dia pergi dah. Lalu Abdullah kembali kepada ayahnya, apa yang engkau dapat? Tanya ayahnya. Abdullah menjawab, dia memberikan izin bagimu. Maka Umar bin Khattab berkata, tidak ada yang lebih penting dari kamar tidur itu. Jika nyawaku telah diambil, maka angkutlah aku dan ucapkanlah salam olehmu. Kemudian katakanlah Umar bin Khattab meminta izin. Jika di Siti Aisyah mengizinkanku, maka kuburkanlah aku. Namun jika dia tidak mengizinkan, maka kuburkanlah aku di perkuburan muslimin yang lain. Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis ini. Gitulah lebih kurang dah. Menguburkan mayat sekaligus dengan gigi emasnya. Ada tanya Syekh ni,
Apakah boleh menguburkan seorang lelaki sementara di dalam mulutnya terdapat gigi emas? Gigi emas ni boleh. Dia bukan perhiasan dia untuk kata keperluan lah gigi emas ni. Tapi kalau perhiasan luar itu tak boleh tak? Gigi tu boleh. Allah SWT begitu juga hidung mah. Ada riwayat pasal accident apa jadi dia ropong hidung dia. Ganti ropong tu boleh ganti ropong mah walaupun dia jatuh tak. Sebab apa? Sebab dia lebih sesuai dan juga dia ni bukan perhiasan dah. Tapi keperluan dah. Gitulah dah. Allah SWT telah memuliakan umat manusia yang hidup maupun yang mati. Al-Quran telah berkata maksudnya. Dan sungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna. Atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Surah Isra ayat 70. Oleh kerana itu Islam mengharamkan merosakkan jasad orang yang sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda mafhumnya mematahkan tulang mayat sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Dia mati tu tulang dia tak sakit ke apa, tapi kita patah juga macam patah masih hidup. Kerana dia ada kehormatan. Mayat ni mayat terutama mayat Islam lagilah ada kehormatan. Namun sebahagian fuqaha membolehkan untuk merobek perut seorang mayat jika mayat tersebut menelan permata yang berharga atau menelan wang dinar milik orang lain. Bukan hadiah hak orang lain dah. Dari keterangan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahawa jika pada mulut seseorang mayat terdapat gigi yang terbuat dari emas dan gigi emas tersebut punya nilai harta yang diperlukan oleh orang yang masih hidup atau dapat dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup, maka hendaknya gigi emas tersebut dicabut dahulu supaya tidak membiarkan suatu harta tidak ada manfaatnya. Masuk di kubur pun mahal apa dah. Kami beranggapan bahawa mencabut gigi emas bukan termasuk perbuatan merosakkan jasad mayat. Allah a'lam. Bolehnya jangan dia masuk di kubur lah. Masuk kubur biarlah dah. Kalau nak cabut lalu gigi dia masa dia sebelum tanah nak. Pasal masuk di kubur dah gapo mah banyak kubur masuk di kubur. Tanah sekali aku orang mati dah gapo pasal tak ada pedah pun. Kita nak manfaat yang lebih utama, fiqh al-aulawiyat ya. Memindahkan mayat. Seorang lelaki meninggal di satu tempat yang jauh, iaitu berjarak 40 batu dari kampungnya. Namun keluarganya bersikeras hendak mengangkut mayatnya dan menguburkannya di kampung halamannya itu. Apakah itu diharamkan oleh agama? Apakah benar pendapat yang mengatakan bahawa seorang mayat mesti dikuburkan di daerah tempat dia meninggal dunia? Ini Syekh jawabnya. Masalah ini masalah yang masih diperselisihkan, iaitu di antara fuqaha masih terdapat perbezaan pendapat tentang masalah ini. Sebahagian dari mereka ada yang berpendapat bahawa tidak boleh memindahkan atau mengangkut mayat dari tempat yang mati lah dah. Mereka berpendapat bahawa hal itu adalah sesuatu yang haram, bukan makruh ke apa, haram tu ya. Sebagaimana pendapat dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita hak kata tak boleh satu pindah-pindah mayat ni. Sebagian dari mereka ada berpendapat bahawa hal itu hukumnya makruh. Sebagaimana dalam mazhab Hanafi kata makruh. Sebagian dari mereka yang lain berpendapat bahawa hal itu dibolehkan. Ahmad telah berkata, maksudnya, aku tidak melihat adanya larangan memindahkan mayat dari satu kota ke kota yang lain. Itu pendapat Imam Ahmad lah. Zuhri pernah ditanya tentang hal ini. Lalu dia menjawab, mayat Said bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid telah dipindahkan dari kota Aqik ke kota Madinah. Jauh ni. Kota Aqik ke kota Madinah jauh. Dia boleh pindah lagi dah. Sahabat tu nak. Berkali wasiat dia nak tanah di Madinah. Ni tak? Pasal Madinah ni ada kelebihan mati tanah situ nak. Dari perkataan mereka itu kita dapat tahulah bahawa boleh memindahkan mayat dari satu daerah ke kota Mekah, ke Madinah atau ke Baitul Maqdis. Dia kata sebabnya kota tu mulia dah. Kubur situ pun bagus. Ada kelebihan tanah situ dah. Jika dekat dengan daerah-daerah tersebut dah. Yang demikian itu kerana kemuliaannya dan keutamaannya yang dimiliki ketiga tempat di atas. Hal itu disebutkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata kalau nak pindah juga boleh pun hak tu lah. Tiga tempat tu dah. Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis. Ramai ulama-ulama dah. Dia minta doa untuk Hak Suhu sekali ni mati lama dah tapi dah. Apa nama dah? Allah, dia kuat lawan Syiah ke apa dah? Syekh. Allah tak ingat dah. Pengarah kitab Suhu lah dia kuat lawan Syiah ke apa. Jadi dia kena bom di Pakistan. Pakistan dah. Di Pakistan kena bom. Jadi tiba-tiba lah kehidupan semua tu Arab Saudi mai kapal terbang nak berubat di
Ni itulah Arab Saudi. Siapa Arab Saudi? Mati dah. Mati tu tanah ni dia kubur Madinah. Dia nya doa gitu je. Dia tak suruh pun Raja Saudi ambil dia. Tapi dia ni kan jasa besar dan terkena. Kena bom. Jadi Arab Saudi cara. Gitulah. Kan doa dia seumur pun. Dia nak mati kubur di Madinah. Gitulah ceritanya. Begitu juga boleh memindahkan mayat dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebelum atau sudah mayat tersebut dikuburkan jika terdapat kemaslahatan. Seperti jika takut mayat akan tenggelam ke laut jika tetap dibiarkan pada tempat yang pertama. Contohnya kubur situ, kubur dekat laut. Laut ni haki saya kuat. Pas kubur-kubur tenggelam laut kan. Atau mayat akan dimakan oleh binatang buas, timbul, tanah, mudah, binatang buas mudah makan dah, mudah korek korgano dah. Atau supaya keluarganya dapat menziarahinya, atau kerana sebab lain disyaratkan dalam pemindahan itu tidak merosakkan kehormatan mayat. Misalnya janganlah sampai tulangnya patah atau baunya berubah, jangan dia busuk ke apalah. Kitab-kitab mazhab Maliki menyebutkan hal ini. Antara moden ni buat darah sekarang dah. Buat darah kan jadi kucuk habislah dah. Mapuk huduh mayat dah. Kalau bukan dia kita kata gitu dah. Jadi dosa lah dah. Kalau boleh tak usah buat gapo-gapo kat atas mayat, nyanyi dia dah, nyanyi tak hormat ke mayat. Biarlah dekat ataupun semata dengan nama. Demikian juga boleh memindahkan atau mengangkut mayat ke satu tempat yang berjarak 1 atau 2 batu. Kerana jarak antara tempat tinggal mayat dengan tempat pemakaman kadang-kadang mencapai jarak ini, maksudnya lebih kurang lah. Sehingga seolah-olah tidak terjadi pemindahan pun lah. Kerana lebih kurang situ berlaku tak. Begitulah dikatakan oleh kitab-kitab mazhab Hanafi. Dari keterangan-keterangan di atas, kita dapat tahulah bahawa kebanyakan fuqaha berpendapat boleh memindahkan mayat jika terdapat maslahat kepentingan yang menuntut atau terdapat bahaya yang mesti dicegah. Namun dengan syarat pemindahan itu dilakukan sebelum mayat dikuburkan. Nak pindah pun jangan dia kubur dulu baru kena korek waktu ubik dah. Kita nak pindah mayat ni sebelum tanah kubur. Jika mayat telah dikuburkan maka tidak boleh lagi mengeluarkannya. Kecuali apabila mayat belum dimandikan, mayat dihadapkan ke arah bukan kiblat, kuburannya terkena banjir atau mayat telah dikuburkan di tanah maghsubah, yakni tanah yang telah dirampas, rampasan atau dikafani dengan kain maghsubah ataupun hasil rosak atau rampas. Kain kafan dia pun rampas. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Auza'i dan Imam Ibn al-Munzir. Tak kala Abdul Rahman bin Abu Bakar meninggal di Habsyi. Dan kemudian mayat dipindah ke kota Mekah dan dikuburkan di sana. Siti Aisyah datang menziarahi kuburan saudaranya itu dan berkata, "Demi Allah, sekiranya aku hadir dalam pemakamanmu, maka engkau tidak akan dikuburkan kecuali di tempat engkau meninggal. Dan sekiranya aku menyaksikan kamu, maka aku tidak akan menziarahimu." Jadi dia Abdul Rahman ni adik-beradik pada Aisyah lah. Jadi dia ni pindah daripada jauh Habsyi nak mari ke Madinah, ke Mekah. Ke Mekah dah. Gitulah. Dan sebab itu Aisyah pergi ziarah dia di Mekah lah. Aisyah ni duduk Madinah kan. Jadi apa-apa pun Aisyah ni macam tak setuju dah, protes. Dia kata tanya dapat mati ni baru tak payah pindah jauh-jauh ni. Dia Habsyi ni tak payah lah. Mari tanah di Mekah. Macam protes sikit lah, tak apa. Protes. Orang yang mati syahid dikuburkan di tempat dia mendapatkan kesyahidan. Jadi kubur-kubur pergi Uhud dulu. Ramai mati sahabat. Tapi Nabi tak pindah dia pergi ke Madinah. Walaupun Madinah dikatakan tempat mulia. Tapi pakatannya terus di Uhud dah. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya, kuburkanlah orang yang mati syahid di tempat peperangan mereka. Nabi suruh tanya ikut tempat perang. Kalau yang mati di tempat perang tu, tanah situlah. Dan orang perang ni, orang mati syahid, kita tak perlu mandi mayat, tak perlu semaya jenazah, tak perlu banyak kali tak perlu ni. Jadi dia boleh ditanya ke situ saja dah. Ibn Majah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah memerintahkan supaya orang yang terbunuh mati syahid dikembalikan ke tempat peperangan mereka. Jadi ada orang nak kelik apa Nabi suruh datang balik tak kubur tempatnya perang dah. Maksudnya dikuburkan di tempat-tempat mereka memperolehi syahadah, memperolehi mati syahid lah. Dia boleh mati syahid situ, molek tani kuasa itu sebenarnya.
Oleh kerana itulah kami memandang bahawa sikap keras keluarga mayat yang ditanyakan untuk memindahkan mayat ke kampung halamannya yang berjarak 40 batu tanpa ada alasan yang kukuh tidaklah dianjurkan oleh agama. Jadi hak cerita-cerita ni banyak ulama kata hak kata boleh pun pindah ke mana Mekah hak dia. Hak Abdul Rahman pun bin Abu Bakar di Mekah. Sahabat Nabi hak jauh pun Sa'id bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid pun di Mekah. Bukan kapul dia. Bukan mati yang mereka nak hantar ke Kelantan dah. Bukan mati kolopon hantar ke Kelantan. Tidak dah. Gitulah dia kata. Jadi tidak dia kata tak ada alasan kuat gitu dia kata dah. Tidak dianjurkan oleh agama. Oleh sebab itu maulidlah tanah di tempat di mana dia mati. Setakat tu sajalah perbincangan kita. Dan ni kita nak masuk bab makanan dan minuman lepas ni dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.